Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Rabu 24 Mac 2021 bersama saya Ismail Adnan dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. KWSP rekod 71 bilion ringgit untuk skim iSinar dan iLestari. Vaksin COVID-19 AstraZeneca selamat digunakan di negara ini. Berita perdana kita mulakan dengan perkembangan berikut. 19.45 bilion ringgit bagi pengeluaran iLestari, manakala 52.48 bilion pula telah diluluskan untuk skim iSinar. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz memaklumkan untuk iLestari ia membabitkan 5.23 juta pemohon setakat 12 Mac. Seterusnya adalah program iSinar. Mulai 8 Mac yang lepas, kelayakan permohonan kemudahan iSinar telah ditambah baik bagi membantu rakyat meneruskan kelangsungan hidup. Setakat 14 Mac, pengeluaran sebanyak 52.48 bilion ringgit telah diluluskan yang melibatkan seramai 5.94 juta pemohon. Daripada jumlah itu, sebanyak 32.74 bilion ringgit telah pun dikreditkan. Beliau membentangkan laporan laksana ke-46 secara maya menerusi laman Facebooknya bagi inisiatif cendana yang dihaskan untuk industri kreatif. Sejumlah 2.16 juta ringgit telah disalurkan kepada 393 penerima setakat ini. Penggiat seni disaran menggunakan kemudahan yang disediakan dalam menghasilkan karya-karya mereka. Pemain industri boleh memohon bantuan dari kedua agensi berkaitan dengan melayari laman tertera. Sementara itu, 565.4 juta ringgit allowance khas Barisan Harapan telah disalurkan berdasarkan 1.65 juta tuntutan sehingga 12 Mac tahun lalu. Selain doktor, jururawat dan kaki tangan perubatan lain, allowance itu turut dipanjangkan kepada anggota tentera, polis, kastam, bomber dan lain-lain yang terlibat secara tidak langsung semasa pelaksanaan PKP. Tambah Tengku Datuk Seri Zafrul bagi menampung keperluan perkhidmatan yang mendesak susulan peningkatan kes COVID-19, seramai 3,591 petugas kesihatan kontrak telah diluluskan sehingga 15 Januari lalu. Selain itu, seramai 2,586 petugas kesihatan yang meliputi beberapa skim perkhidmatan seperti pegawai sains, juru X-ray diagnostik dan juru teknologi makmal perubatan telah selesai dilantik sehingga 15 Mac lalu. Manakala baki 1,005 petugas kesihatan kontrak masih dalam proses saringan dan dijangka selesai pada akhir bulan ini. Kementerian Kesihatan maklum akan isu status keselamatan penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca yang tular di luar negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dalam kenyataan media berkata, vaksin tersebut telah didaftarkan oleh pihak berkuasa kawalan dadah pada 2 Mac lalu dan selamat digunakan di negara ini. Data keselamatan yang diperoleh daripada vaksin melalui ujian klinikal setakat 4 November lalu terhadap 12,000 sukarelawan juga menunjukkan tiada kesan sampingan teruk dilaporkan. Sakit pada tempat suntikan, keletihan dan pening kepala antara kesan sampingan yang akan dirasai penerima vaksin. Namun data yang diperoleh menunjukkan kesan sampingan tersebut berkurang selepas suntikan dos kedua diterima berbanding dos pertama. Kajian klinikal merumuskan tiada sebarang isu keselamatan berkenaan ke atas profil dan kandungan darah setelah menerima suntikan vaksin ini. KKM sentiasa komited dalam menjalankan pemantauan secara berterusan bagi memastikan kualiti, keselamatan dan keberkesanan vaksin COVID-19 sentiasa terjamin.
Situasi semasa COVID-19. Jumlah kes baharu hari ini 1,268 mengatasi kes sembuh 1,083. Sekaligus menjadikan jumlah kes aktif naik kepada 14,637. Dua kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 1,246. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Empat kluster baharu dikenal pasti hari ini melibatkan negeri Johor, Negeri Sembilan, Selangor dan Sarawak. Dua daripadanya berkaitan tempat kerja dan masing-masing satu berkaitan kumpulan berisiko tinggi dan komuniti. Kluster Jalan Wawasan 2 di daerah Batu Pahat, Johor melibatkan pekerja-pekerja sebuah kilang dengan 24 kes dikesan positif. Di Seremban, kluster Industri Permata 2, hasil saringan bersasar pekerja di 3 buah kilang dengan 51 kes dikesan positif COVID-19 hasil saringan 334 individu. Kluster Jalan Alam merupakan dari kumpulan berisiko tinggi di mana 16 dikesan positif. Manakala di Sarawak, satu kluster dikesan melibatkan komuniti iaitu kluster Cupak. Sejumlah 338 individu telah disaring di mana 57 kes dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Sementara itu, 54 individu ditahan atas kesalahan ingkar prosedur operasi standard SOP dan kesemua mereka dikenakan kompaun semalam. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan kesalahan yang paling kerap dilakukan adalah gagal menyediakan peralatan atau merekod diri. Untuk operasi benteng atau op benteng pula, 18 orang pendatang tanpa izin parti telah ditangkap semalam. Selain itu, 11 buah kenderaan darat dan sebuah bot atau kapal telah pun dirampas. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskan hampir 3,500 warga asing telah menjalani ujian saringan dan daripada jumlah ini, 11 orang didapati positif COVID-19 semalam. Setakat ini, Kementerian Sumber Manusia memaklumkan lebih 600,000 pekerja warga asing telah menjalani ujian saringan yang melibatkan 33,440 majikan. Hampir 10,000 orang daripadanya disahkan positif COVID-19, manakala selebihnya adalah negatif. Ya, peranan dan fungsi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM akan terus dimartabat termasuk memastikan kebajikan warganya terbela. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pelbagai langkah proaktif dan akan diambil termasuk memperluas operasi kecemasan dan bencana organisasi itu meliputi operasi khas bersepadu dalam merentas misi negeri. Tan Sri Muhyiddin berkata langkah itu bertujuan memerangi pandemik COVID-19 khususnya di stesen atau pusat kuarantin, kawalan sempadan serta menerusi program pemerkasaan komuniti. Inisiatif kerajaan ini, saya berharap APM kerajaan juga akan meneliti cadangan-cadangan bagi inisiatif seperti berikut, iaitu pembinaan kompleks pejabat dan pusat latihan di negeri Perak, di negeri Sabah dan Sarawak untuk melaksanakan dalam rolling plan kedua menerusi rancangan Malaysia yang ke-12. Kompleks ini bakal menjadi pusat pemindahan sementara ataupun temporary shelters untuk penduduk yang terkesan akibat bencana dan akan dilengkapi dengan sistem amaran awam. Antara cadangan lain yang akan diteliti ialah penambahbaikan atau penstrukturan semula jawatan tetap di pejabat APM negeri dan daerah. Beliau berucap sempena sambutan Hari Ulang Tahun APM ke-69. Pada majlis ini juga Perdana Menteri turut merasmikan bangunan baharu Ibu Pejabat APM.
Pada masa sama, Tan Sri Muhyiddin turut melancarkan sistem digital truck APM iaitu perkongsian pintar antara Angkatan Pertahanan Malaysia APM dan Nextgram Holdings Nextgram. Pelancaran sistem tersebut selari dengan inisiatif My Digital Kerajaan. Sistem digital track APM telah diuji di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan diguna pakai untuk proses saringan digital pelancongan. Ia juga akan diguna untuk verifikasi pasport vaksin yang akan dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia dan kerajaan negara lain. Pegawai track APM akan berkhidmat di semua lokasi ketibaan masuk dan berhubung secara terus dengan track virus yang mampu membaca dan verifikasi sijil kesihatan digital kemudahan melancong secara selamat, tepat dan mudah. APM akan melaksanakan dan mengintegrasikan sistem digital track APM dengan Kementerian Luar Negara, Jabatan Imigresen Malaysia dan Agensi Pengurusan Bencana Nasional NADMA. Biro Siasatan Kemalangan Udara akan menjalankan siasatan lanjut berhubung kemalangan sebuah helikopter di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Alam di Subang pagi tadi. Helikopter Airbus AS350B3 itu dilaporkan berlepas dari Sungai Lembing, Pahang kira-kira pada pukul 8.30 pagi. Kenyataan Kementerian Pengangkutan memaklumkan bahawa pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia mengesahkan berlakunya kemalangan di lapangan terbang itu pada 9.25 pagi. Helikopter yang dikendalikan Leopard Aviation Sdn Bhd itu adalah penerbangan persendirian ke Subang melalui Maran, Temerloh, Karak dan Batu Cave. Ia dikemudi seorang juruterbang dan dinaiki oleh 4 penumpang. Kemalangan itu menyebabkan 2 mangsa cedera dan 3 lagi berada dalam keadaan stabil. Mayat ketiga dalam insiden komponen kren gantri terjatuh di tapak pembinaan Lebuh Raya bertingkat suka berhampiran Puncak Banyan Persiaran Alam Damai Ceras Isnin lepas berjaya dikeluarkan awal pagi tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur Nordin Pauzi berkata mangsa Mu Tong Cheng, pekerja warga Cina, dikeluarkan 3 anggota pada 3.58 pagi. Menurutnya, operasi mengeluarkan mangsa mengambil mangsa setengah jam dan keadaan mayat sedang mereput. Mangsa sebelum ini tidak dapat dikeluarkan disebabkan struktur binaan yang tidak stabil selain mangsa tersepit di antara rusuk binaan dengan struktur kren gantri. Berikutan kejayaan mengeluarkan mangsa, operasi menyelamat selama 3 hari selesai. Kes diserahkan kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan untuk siasatan lanjut. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Ceras ACP Muhammad Mohsin Muhammad Zun berkata mayat berkenaan telah dihantar ke Hospital Chancellor Tuanku Mukhris Ceras untuk dibedah siasat. Susulan operasi menyelamat berakhir, projek lintasan Kota Holdings Sdn Bhd Pro Lintas kini akan memberikan fokus kepada kerja-kerja pengalihan struktur kren gantri dan pembaikan di tapak pembinaan Lebuh Raya SUKE. Proses pengalihan dan pembaikan itu akan mengambil masa beberapa hari atas faktor keselamatan terutamanya kepada penduduk sekitar dan pekerja tapak pembinaan. Menerusi kenyataan, langkah berkenaan bagi memastikan struktur Lebuh Raya yang terlibat kekal utuh. Memandangkan kerja-kerja pengalihan kren gantri yang terlalu berat memerlukan proses pemotongan kepada beberapa bahagian kecil sebelum dibawa turun. Untuk memastikan keselamatan penduduk, jalan alternatif bagi pengguna dari arah Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 yang ingin menuju ke Alam Damai akan dilencongkan ke Jalan Cerdas Pasar Malam Taman Konon untuk keluar ke Jalan Alam Damai. Semasa penutupan dijalankan, hanya penduduk yang tinggal di kawasan berhampiran penutupan dibenarkan menggunakan laluan tersebut dengan mematuhi arahan papan tanda arah, kelajuan dan keselamatan serta arahan kaki tangan bertugas. Hujan lebat dan ribut melanda beberapa kawasan di Yan Kedah. Paparannya seketika nanti.
Assalamualaikum, selamat malam dan salam hormat kepada semua penonton bersama Map Malaysia untuk laporan cuaca pada malam ini. Kita terus perhatikan kepada paparan amaran keadaan laut iaitu angin kencang dan laut bergelora yang sedang berlaku di rantau negara kita berikutan dengan tiupan angin dari arah timuran dengan kelajuan yang agak kencang sehingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak yang boleh mencecah sehingga 4.5 meter melibatkan kategori kedua dan juga kategori pertama di kawasan perairan yang telah dilorotkan. Amaran ini amat berbahaya pada semua aktiviti perkapalan termasuklah aktiviti perairan, bubuk kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Oleh yang demikian, kami menasihatkan orang awam agar sentiasa berwaspada ketika berada di kawasan perairan berkenaan. Seterusnya, melalui paparan imej satelit semasa dapat diperhatikan dengan lebih terperinci melalui kelompok awan ataupun letupan awan aktif yang dicerap di hampir keseluruhan rantau negara kita berikutan dengan kelembapan yang tertumpu di rantau negara kita ini adalah disebabkan oleh kelembapan yang datang daripada Asia Pasifik, Barat Pasifik ke rantau negara dan seterusnya mengakibatkan hujan lebat di kawasan semenanjung Malaysia terutamanya di bahagian pantai timur dan lebih fokus di sekitar negeri Johor pada ketika ini. Dan Map Malaysia telah pun mengeluarkan amaran terperingkat iaitu amaran cuaca peringkat buruk di bahagian Kuantan, Pahang dan juga amaran cuaca peringkat waspada di sekitar kawasan yang telah dilorotkan dengan warna kuning ini sehingga ke 24 Mac 2021. Tidak terkecuali juga amaran cuaca peringkat waspada iaitu hujan lebat yang dijangkakan akan berlaku di sekitar negeri Johor ini akan berlanjutan sehingga ke 25 Mac dan juga akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Seterusnya untuk sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca dan gempa bumi seluruh negara, sila layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Twitter, Instagram dan juga Facebook rasmi Map Malaysia. Saya Farah Halim. Assalamualaikum. Hujan lebat beserta ribut kencang melanda beberapa kawasan di Yan Kedah petang tadi. Setakat 7 malam, 11 buah rumah dilaporkan mengalami kerosakan teruk. Video berdurasi 19 saat yang dirakam penduduk menunjukkan angin kuat menyebabkan beberapa batang pokok kelapa hampir tumbang. Kejadian dipercayai berlaku antara pukul 3 hingga 4 petang tadi. Menurut Adun Sungai Limau Muhammad Azam Abdul Samad, kejadian ribut yang disifatkan amat kuat itu menyebabkan 10 rumah di kampung Sungai Kering dan sebuah rumah di kampung 10 rosak. Kebanyakan rumah mengalami kerosakan di bahagian bumbung yang diterbangkan angin. Bagaimanapun, kejadian hanya melibatkan kerosakan harta benda dan tidak melibatkan kemalangan jiwa. Pelbagai pihak termasuk Pejabat Adun Sungai Limau, Angkatan Pertahanan Awam dan Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melakukan bancian kerosakan yang dialami.
Di Terengganu, 5 pemancing bersama tekong dipercayai hilang selepas sebuah bot nelayan kelas A yang dinaiki mereka gagal dihubungi sejak semalam. Kumpulan pemancing tersebut keluar ke laut pada 22 Mac lalu dan sepatutnya pulang semula ke jeti nelayan Kampung Kuala Kemaman hari ini. Kesemua mereka dikenali sebagai Muhammad Hafizul Hisham Zakaria Tekong, Muhammad Samrin Suhaimi, Muhammad Hazim, Lukman Zakaria, Rosdi Muhammad, Muhammad Syahrul Ainmi dan Muhammad Zulkarnain Muhammad Nur berumur antara 19 hingga 29 tahun. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata, bot dikuatiri mengalami kerosakan enjin ekoran cuaca buruk sejak semalam akibat perubahan angin monsun. Operasi mencari dan menyelamat digerakkan sebaik menerima laporan daripada keluarga mangsa semalam. Operasi turut dibantu Persatuan Nelayan Kawasan Kemaman. Helah menjadikan sebuah rumah sewa di kawasan perumahan elit sebagai makmal memproses dadah berjaya di Hidupolis. 3 lelaki tempatan ditahan dan pelbagai jenis dadah bernilai 11.8 juta ringgit turut dirampas. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Sahabuddin Abdul Manan, operasi dijalankan hasil maklumat dan risikan sejak 2 minggu lepas. Serbuan ke sebuah rumah teres di Taman Pauh Jaya, Bukit Mertajam membongkar operasi makmal dadah. Beroperasi dari sebuah rumah di kawasan elit yang disewa dengan sewaan 2,800 sebulan mulai awal tahun 2021. Masa kita ekor dia sedar, cuba halang dia ngempuh kereta kita. Okay. Bila dia ngempuh tu kita dapat tangkap dia dan kita siasat dan kita bawa pergi rumah tu. Serbuan menemukan lebih 200 kg dadah pelbagai jenis, antaranya serbuk MDMA, kafein, pil ekstasi, 3,500 biji pil Eramin 5, 10 liter cecair alkohol dan barangan untuk memproses dadah ekstasi. 6 kereta, sebuah motosikal dan barangan kemas turut dirampas menjadikan keseluruhan nilai rampasan dan sita sebanyak 12.3 juta ringgit. Operasi yang dijalankan sejak 6 bulan lalu itu dipercayai untuk pasaran tempatan. Ketiga-tiga suspek berusia antara 30 hingga 37 tahun itu direman selama 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Perkembangan kes 1MDB, Datuk Seri Najib Tun Razak mengemukakan permohonan kepada mahkamah untuk mendapatkan dokumen perbankan beberapa syarikat dikendalikan oleh keluarga Jolo serta keluarga bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz. Dokumen perbankan itu didakwa mempunyai kaitan dengan 1MDB. Alasan dikemukakan Datuk Seri Najib dalam permohonannya ialah dokumen itu penting bagi pembelaan dalam pembicaraan kes dihadapinya. Antara dokumen dipohon ialah penyata akaun bank beberapa syarikat berkaitan dengan Jolo iaitu Actis Capital Singapore Private Limited, Country Group Securities Public Company Limited, Acme Time Limited BVI, Butamba Investment Limited dan juga Central Holdings Limited. Selain itu, penyata lain ialah dari Iron Rhapsody Limited, Cutting Edge Industries Limited serta firma Guaman Sherman dan Sterling. Syarikat Iron Rhapsody dan Cutting Edge dikatakan mempunyai kaitan dengan keluarga Tan Sri Zeti. Dalam pada itu, Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib mengesahkan pihak pendakwaan menerima permohonan tersebut hari ini. Mahkamah menetapkan Jumaat ini bagi pengurusan kes permohonan itu. Ahli perniagaan berpangkat Datuk Seri dituduh atas 5 pertuduhan membabitkan penipuan cukai rokok dan pengubahan wang haram bernilai 16 juta ringgit membabitkan seorang pengarah syarikat. Tertuduh Chan Eng Long bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Menerusi pertuduhan di Mahkamah Session Jenayah 1, tertuduh didakwa melakukan 3 penipuan dengan memperdaya pengarah syarikat Global Tobacco Manufacturer Sendirian Berhad untuk mempercayai bahawa tertuduh boleh menyelesaikan kes cukai rokok dengan kastam bagi mengelak akaun syarikat terbabit dibekukan. Ini menyebabkan pengarah tersebut menyerahkan 5.47 juta ringgit melalui cek dan pindahan telegraf melibatkan 3 bank berbeza tertuduh. Dia didakwa melakukan kesalahan itu antara 12 September hingga 1 Oktober 2019.
Sementara itu, Mahkamah Session Jenayah 2 tertuduh didakwa melakukan 2 penipuan dengan memperdaya seorang lelaki untuk mempercayai pihak kastam akan membuat serbuan dan sitaan wang tunai. Ini mendorong pengarah itu untuk menyerahkan wang tunai sebanyak 11.98 juta ringgit pada 11 dan 12 April 2019. Hakim kedua-dua mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM450,000 selain diarah melaporkan diri setiap bulan di Balai Polis berhampiran. Gara-gara merasuah polis sebanyak RM50 seorang penyeludup minyak didenda RM8,000 oleh Mahkamah Session Kota Baru. Tertuduh Syafi'i Muhammad dihukum oleh Hakim Zaman Muhammad Noor selepas dia mengaku bersalah terhadap pertuduhan ia dikemukakan SPRM. Hakim Zaman turut menjatuhkan hukuman penjara 4 bulan jika tertuduh gagal membayar denda. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa memberikan suapan wang tunai RM50 kepada seorang pegawai pasukan gerakan AM Batalion 7 Kim Galing, Kuantan di Sungai Golok pada 19 Mac lalu. Rasuah bertujuan melepaskan tertuduh yang ditahan kerana cuba menyeludup diesel ke Thailand. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kelantan berjaya menahan 2 bot nelayan asing Vietnam serta 19 awak-awak bersama tekong yang menceroboh perairan Kelantan. Menerusi op kuda laut itu turut dirampas 1.2 tan pelbagai spesies ikan, 21 liter diesel serta peralatan menangkap ikan dengan nilai keseluruhan RM2.5 juta. Pengarah APMM Kelantan, Kapten Maritim Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob berkata bot ditahan pada jarak kurang 58 batu nautika dan 78 batu nautika dari muara Tok Bali Pasir Putih. Kedua-dua bot terbabit ditahan dalam tempoh 2 jam oleh KM Amanah. Berada di perairan Terengganu, mereka akan masuk ke perairan Terengganu dan juga perairan Kelantan. Jadi itu yang saya tengok. Setakat ni antara faktor-faktor yang boleh kita katakan menjadi punca mereka memasuki perairan negeri Kelantan lah. Dan untuk penguatkuasaan, kami akan memastikan nelayan-nelayan, pemancing-pemancing menjadi rakan kami untuk memberi maklumat kepada mereka. Kesemua 19 kru termasuk tekong berumur antara 16 hingga 60 tahun tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Kedua-dua bot juga tidak memiliki permit untuk menangkap ikan di bawah Akta Perikanan 1985 dan telah melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63. Kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Perikanan 1985 kerana menangkap ikan atau cuba menangkap ikan tanpa kebenaran Ketua Pengarah Jabatan Perikanan. Jika bersalah boleh didenda sehingga RM6 juta bagi tekong dan RM600,000 ke atas setiap kru. Hari Bertemu Pelanggan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dan agensi secara dalam talian akan diadakan pada 25 Mac 2021 Khamis 9 pagi hingga 1 tengah hari. Pelbagai informasi berkaitan dengan agensinya seperti MARA, Jakwa, Kemas, Felka Berhad, Wisda, Kejora, Ketengah, Kesedar, Perda dan KEDA serta peluang perniagaan dan bantuan usahawan, pendidikan dan program kesejahteraan rakyat turut disediakan. Layari epelanggan.ruralink.gov.my atau kunjungi ke media sosial kami. Ya, susulan bantahan lebih 3,000 masyarakat orang asli mengenai pembinaan empangan Nenggiri di Gua Musang, Kelantan. Untuk itu, Pengerusi TNB Datuk Seri Mahathir Khalid berkata satu perbincangan akan dilakukan dengan pihak berkepentingan termasuk Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam dan Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwa. Salah satu komponen yang diambil kira oleh tenaga nasional ialah yang melibatkan penduduk masyarakat orang asli yang ada di sana. Jadi saya ingat perancangan detail out berkaitan dengan itu sudah ada. Jadi biarlah pengurusan TNB berunding dengan pihak-pihak yang berkaitan. Mengulas lanjut, beliau berkata berdasarkan perancangan awal, projek empangan tersebut dicadang untuk dibangunkan 8 tahun lalu. Namun, kelulusan pelaksanaannya tersebut hanya diperoleh tahun ini. Beliau berkata demikian selepas program ceria ke sekolah TNB di Ipoh.
Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam menandatangani satu perjanjian persefahaman dengan penggerak komuniti negara PKN. Ia selaras usaha memperkasa komuniti dan rakyat dalam melaksanakan program-program berkaitan penjagaan kebersihan dan amalan 3R di peringkat komuniti. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamaruddin berkata jalinan kerjasama ini juga selaras dengan hala tuju dasar kebersihan negara untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang bersih. Selepas dimeterai dengan ada kekuatan penggerak komuniti negara selama 300,000 seluruh negara, maka ini akan sebagai catalyst untuk mengembangkan lagi kerja-kerja usaha recycling yang telah ditunjukkan dan dipamerkan tadi lebih meluas. Dan ini kalau dapat meluas akan dapat membudayakan tabiat yang baik di kalangan rakyat Malaysia, ya. Dan juga sudah tentu ia akan dapat meningkatkan hasil pendapatan kepada mereka, dan pada masa yang sama kita akan dapat tingkatkan kebersihan negara kita. Bagi Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp Ismail Mokhtar, dengan termeterainya MOU ini akan memudahkan pihaknya untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Jadi MOU diadakan bertujuan untuk memberikan peranan yang lebih luas kepada penggerak komuniti negara yang NGO ni, bagi mereka mewar-warkan peranan dan tanggungjawab yang wajar dan perlu dilakukan oleh rakyat keseluruhannya dalam bagaimana kita menangani isu kebersihan, sampah dan sebagainya di negara kita ni. Jadi hari ini bila dah ada ikatan di antara SW Corp dan PKN itu, saya ingat lepas ini semua program yang kita akan buat selepas ini lebih berstruktur dan sistematik, dan kita dapat lihat sebenarnya kita boleh ukur hasilnya daripada kerjasama antara PKN dan juga SW Corp hari ini. Pada majlis ini, Datuk Zuraida turut melancarkan program mendaya komuniti. Program berkenaan akan dilaksanakan di 45 buah lokasi melalui pendekatan daripada komuniti kepada komuniti C2C dengan kerjasama PKN dan sokongan SW Corp menerusi khidmat nasihat, perundingan dan pemantauan. Ya, tahun lalu 170,367 kontak penghidap tuberkulosis atau TB telah menjalani pemeriksaan kesihatan kali pertama dan 577 daripada mereka disahkan positif TB. Ini membuktikan TB tidak harus diambil remeh kerana penyakit ini memudaratkan dan mudah menjangkiti orang lain. Sempena Hari TB Sedunia hari ini, wartawan Nurhela Razali ada laporannya. 24 Mac 1882 adalah tarikh kuman TB dikesan oleh seorang pakar yang bernama Dr. Robert Koch di Berlin. Susulan itu, tarikh ini diangkat sebagai tarikh Hari TB Sedunia yang telah diwartakan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Tahun ini, tema The Clock is Ticking, Is It Time to End TB dipilih seiring bagi mengembleng usaha, tenaga dan juga kepakaran bagi merawat serta menamatkan epidemik ini di Malaysia. Batuk, demam, tiada selera makan, berat badan turun, jangan ambil mudah. Ini adalah antara gejala penyakit TB. Penyakit tuberkulosis atau dulu kita sering panggil batuk kering merupakan sejenis penyakit berjangkit. Ia disebabkan oleh sejenis bakteria yang kita panggil Mycobacterium tuberculosis. Bakteria ini telah lama wujud di negara kita. Penyakit TB biasanya menjangkiti paru-paru, kita panggil TB pulmonary. So, ia juga boleh merebah ke bahagian lain seperti selaput otak, tulang, kelenjar, buah pinggang ataupun kulit. Kita panggil extrapulmonary lah. TB merebak dan disebarkan melalui udara apabila pesakit batuk ataupun bersin yang kemudiannya menjangkiti mana-mana individu yang berada berhampiran pesakit. Pengesanan penyakit TB dibuat melalui ujian kulit, ujian X-ray dada, ujian darah dan ujian sampel kahak. Kebanyakan individu berupaya melawan bakteria TB ini kecuali mereka mempunyai daya ketahanan badan yang rendah lah. So kita panggil immunity yang rendah seperti warga emas lebih daripada 60 tahun, pesakit HIV, pesakit kencing manis, pesakit yang menerima rawatan untuk steroid yang berpanjangan ataupun pesakit kanser, pesakit buah pinggang yang sedang dalam rawatan.
Nur Sheila Yusof pernah didiagnoskan pada tahun 2006 sehingga dirinya terpaksa menangguhkan pengajian selama 6 bulan bagi menjalani rawatan di Institut Perubatan Respiratori IPR Kuala Lumpur. Saya dapat tahu TB itu adalah TB apabila saya Google ni lah simptom-simptom dia. Saya tengok waktu malam saya ada demam malam, lepas tu ada berpeluh-peluh, demam tu suhunya yang tinggi lah 39-40 darjah Celsius macam tu. Lepas tu batuk pula berterusan sehingga 2 ke 3 minggu. Lepas tu bila batuk tu dia akan buat saya sesak nafas. Berat saya jadi susut dan saya hilang selera makan. Nur Sheila yang juga merupakan petugas kesihatan mengalami TB berulang semasa mengandung anak kedua pada tahun 2014. Antara punca ialah keadaan ruang kerjanya yang terdedah kepada pesakit TB. Kadang-kadang orang ingat batuk berdarah ni semua ni sihir. Jadi mereka tak patuhi rawatan dengan hospital, sebaliknya pergi dengan rawatan tradisional, akhirnya tiada penyelesaian. Usah pinggirkan pesakit TB. Berikan mereka sokongan moral dan peka terhadap ahli dalam lokaliti yang mempunyai gejala ini. Pesakit yang telah disahkan TB, usah takut dan tertekan. Setiap penyakit ada rawatannya. Patuhi jadual rawatan yang telah ditetapkan. Sentiasa berfikiran positif dan amalkan kehidupan yang sihat. Nurhila Razali, Berita RTM. Ya, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Kita ke perkembangan berita seterusnya. Definisi hutang statutori negara tidak pernah berubah sejak 2009. Tegas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, jenis-jenis hutang yang dikira di bawah had statutori adalah di bawah akta yang diguna pakai oleh kerajaan sejak 2009 dan bukan menurut terjemahan secara persendirian. Jumlah hutang bagi 3 instrumen terbitan kerajaan ini pada akhir Disember 2020 adalah 58% daripada KDNK. Pada akhir Februari 2021, jumlah hutang ini adalah 54% KDNK dan dijangka mencecah 58.5% pada akhir tahun ini. Jadi, masih belum melepasi had hutang statutori 60%. Beliau menjawab isu berkaitan hutang negara yang dibangkitkan pelbagai pihak ketika membentangkan laporan laksana ke-46 menerusi laman Facebooknya. Mengulas lanjut, instrumen hutang lain mempunyai had statutori masing-masing dan kesemuanya masih di bawah had akta, iaitu RM35 bilion untuk pinjaman luar negeri dan RM10 bilion bagi hutang bil perbendaharaan Malaysia. Kira-kira RM450,000 voucher e-tunai disediakan Tourism Malaysia untuk ditebus sepanjang 3 hari kempen Shop and Be Rewarded bermula Jumaat ini di 30 pusat beli belah yang mengambil bahagian. Kempen yang dijalankan dengan kerjasama Persatuan Pengurusan Kompleks Malaysia PPK Malaysia itu antara inisiatif kerajaan dalam membantu merancakkan semula industri beli belah yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Zulkifli Mat Said berkata kempen promosi itu menawarkan voucher e-tunai dengan setiap pembelian minimum RM50 yang akan melayakkan mereka menerima diskaun sebanyak RM10 di pusat beli belah terlibat. Ini merupakan kempen yang pertama. InsyaAllah jika ianya sukses, boleh kami lihat untuk mengadakan kempen yang sama dengan lebih banyak lagi tawaran-tawaran bagi tempoh seterusnya lah. Jadi kami harap penyertaan lebih daripada 30 kompleks beli belah di seluruh Malaysia ni, orang ramai ambil kesempatan lah mengikut kemampuan perbelanjaan mereka seberapa yang mampu lah. Sebab beli belah ni merupakan salah satu daripada, boleh saya katakan, DNA lah orang Malaysia. Bila pergi bercuti mesti beli belah.
Selain pada makan minum, mesti beli belah. Kalau tak beli belah tak sah. Walaupun dalam negeri, walaupun pergi melancong ke luar negeri. Jadi sumbangan segmen membeli belah ni, sektor membeli belah ni kepada pelancongan dalam negara ni besar. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran kempen berkenaan yang disempurnakan oleh Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri di sebuah pusat beli belah di Bandar Hilir. Hadir bersama Presiden PPK Malaysia Tan Sri Teo Chiang Kok dan Exco Pelancongan, Warisan dan Kebudayaan Negeri Datuk Muhammad Jailani Khamis. Dalam pada itu, Teo berkata kira-kira 2,000 outlet pelbagai kategori turut menyertai kempen itu. Ia sekaligus membantu perniagaan berkenaan menjana semula ekonomi selepas agak lama terkesan akibat pandemik COVID-19. Baik, kita ikuti harga petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 31 Mac. Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan, sahabat penyampai kita sudah bersedia dengan laporan. Kita bersama dengan Nazri Fahmi, silakan. Kedah rancang sambutan istimewa buat Lee Zijia. Peluang kedua buat Syahir Rosdi kembali ke skuad kebangsaan. Terima kasih Ismail dan Meg. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kerajaan Negeri Kedah merancang untuk adakan sambutan buat juara All England 2021 Lee Zijia. Menurut Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Noor, ia akan dibuat sebaik saja juara kategori persoalan lelaki itu tamat menjalani tempoh kuarantin. Menurut beliau, buat masa ini, bentuk sambutan ataupun anugerah masih dirahsiakan. Namun, insentif untuk juara kelahiran All-Star itu tetap ada. Tambah Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Noor, kerajaan negeri amat berbangga dengan kejayaan Zijia yang mengharumkan nama di pentas antarabangsa. Kita akan menghargai, saya sangat berbangga dengan pencapaian Lee Zijia ni sebagai anak Kedah. Orang yang masih muda, 23 tahun. Bulan Mac, hujung bulan Mac ni umur dia 23 tahun. Dan dia ada ciri-ciri sokongan keluarga yang sangat kuat daripada ibu, ayah, kakak dia. Saya rasa faktor kekeluargaan yang kuat ni pun akan membantu pencapaian anak-anak. Beliau bercakap pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Exco di Wisma Darul Aman All-Star Kedah. Pada aksi final ahad lepas, Lee Zijia menewaskan pemain nombor 2 dunia dari Denmark Victor Axelsen 30-29, 20-22 dan 21-9. Sementara itu, kedudukan Lee Zijia meningkat 2 anak tangga ke tangga ke-8 dunia dalam ranking terbaru Persekutuan Badminton Dunia BWF. Selepas memperoleh 12,000 mata dalam kejohanan All England, pemain berusia 22 tahun itu mengumpul 69,389 mata daripada 25 pertandingan disertainya. Ia merupakan ranking terbaik dalam kerjanya setakat ini selepas termasuk dalam kedudukan 10 teratas pada bulan Mac tahun lepas. Bintang Jepun Kento Momota kekal nombor 1 dunia dengan 109,118 mata, diikuti Victor Axelsen di kedudukan kedua dengan 98,486 mata. Di sebalik pencapaian cemerlang itu, Lee Zijia diingatkan agar tidak hanyut dibuai dengan pujian. Sebaliknya, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Naina Marikan menyuruh pemain itu kekal fokus bagi meningkatkan prestasi menjelang 2 kejuaraan besar iaitu kejuaraan dunia dan Olimpik Tokyo 2020. Jelas beliau, kemenangan Zijia di All England merupakan satu lagi detik bersejarah buat sukan negara, terutamanya sukan badminton. So let us celebrate that first and do not over-celebrate for other things. Sebab perjalanan Zijia ni masih lagi yang kata
bukan kata jauh tapi mempunyai kata another new milestone yang diletakkan. Pencapaian yang kita nak letakkan pada akhirnya adalah Olimpik. Beliau telah mengikuti perkembangan Zijia sejak tahun lalu ketika pemain kelahiran Kedah itu tewas di tangan Victor Axelsen di peringkat separuh akhir, dan tahun ini Zijia muncul juara dengan menumpaskan lawan yang sama. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyampaian hadiah MyFit Motorsport di Putrajaya. Masih lagi perkembangan sukan badminton. Pemain perseorangan wanita negara S. Kisona menarik diri daripada menyertai kejohanan Badminton Masters Orleans di Perancis minggu ini. Persatuan Badminton Malaysia BAM dalam satu kenyataan mengesahkan barisan kejurulatihan telah mencapai keputusan tersebut selepas menilai prestasi semasa pemain berusia 22 tahun itu pada kejohanan All England baru-baru ini. Menurut kenyataan tersebut, Kisona akan meneruskan latihan intensif di Pusat Latihan Prestasi Tinggi Akademi Badminton Malaysia ABM sebelum menyertai semula kejohanan. Kisona pada penyertaannya di All England minggu lepas tewas kepada pemain pilihan ke-8 Busanan Ong Bamrungpan dari Thailand 6-21, 7-21 pada pusingan pembukaan. Menjelang Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM pada bulan depan, bagi memenuhi keperluan norma baharu AGM yang telah ditunda sejak setahun lalu, bakal menampilkan kelainan. Selain pengundian secara fizikal, ia juga akan dibuat secara maya. Setiausaha Agung SAM, Faisal Jamal berkata, ia bagi memberi peluang kepada ahlinya yang berada di luar Lembah Kelang untuk mengundi dan tidak perlu hadir secara fizikal ke majlis berkenaan. Di luar Lembah Kelang, kita ada lebih kurang 54 ahli-ahli SAM yang layak mengundi. Jadi kita harapkan ahli-ahli SAM di luar Lembah Kelang untuk turut serta dalam AGM yang diadakan secara maya, dan selain itu yang turut diadakan secara fizikal lah. Mesyuarat Agung Tahunan SAM bagi memilih pucuk pimpinan penggar 2020-2023 akan diadakan pada 3 April di Hotel TH Kelana Jaya. Semua jawatan termasuk kerusi tertinggi Presiden bakal menyaksikan pertandingan kecuali jawatan bendahari. Dalam perkembangan berlainan, SAM turut menyampaikan sagu hati penghargaan kepada 3 wartawan sukan tempatan yang cemerlang pada Anugerah Kesatuan Wartawan Sukan Antarabangsa yang dijalankan secara dalam talian 2 hari lalu. Bagi Presiden SAM, Datuk Justin Syafiee, pengiktirafan tersebut boleh dijadikan inspirasi kepada wartawan muda untuk terus menghasilkan karya bermutu sekaligus membanggakan negara. Ini akan memberikan galakanlah kepada ahli-ahli kita, pengamal media sukan di Malaysia untuk meningkatkan kualiti laporan mereka dan cuba untuk mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Dan kita sentiasa menggalakkan, alhamdulillah, penyertaan wakil kita daripada Malaysia dalam kesemua kategori yang dipertandingkan, termasuklah foto, bertambah dari setahun ke setahun. Kita balik pula ke perkembangan sukan sepak takraw. Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM akan memberi peluang kepada bekas tekong utama Muhammad Shahir Rosdi untuk menyertai semula skuad kebangsaan. Presiden PSM Datuk Seri Ahmad Ismail menambah Muhammad Shahir perlu menyertai perlawanan simulasi terlebih dahulu sebelum keputusan dibuat. Kejohanan berbentuk simulasi berkenaan dijadual berlangsung dari 8 hingga 10 April. Dia akan dipanggil untuk test dengan semua skuad yang ada dalam satu pertandingan yang kita mungkin namakan simulasi dulu. Kalau dia boleh buktikan, saya rasa kita akan bincang lagi dalam jawatan kuasa dulu, akan bincang bawa kepada kami pengurusan, dan mungkin saya halo-halo dengan Exco sajalah. PSM sebelum ini menjatuhkan hukuman penggantungan 2 tahun ke atas Shahir dan seorang lagi tekong kebangsaan Muhammad Zulkifli Abdul Razak pada Jun 2019 atas faktor disiplin. Namun, PSM mengurangkan hukuman berkenaan kepada 9 bulan selepas kedua-duanya membuat rayuan.
Aksi terakhir Liga Hoki Malaysia MHL esok bakal menjadi penentu buat pasukan Uni KL dan Terengganu Hoki Team THT dalam perebutan gelaran juara musim ini. Ketika ini, pendahulu Uni KL yang juga juara Piala Subangsih masih lagi memiliki kelebihan satu mata ke atas THT di tempat kedua. Uni KL dan THT berada pada kedudukan sengit selepas kedua-dua pasukan mencatat kemenangan besar ke atas lawan masing-masing semalam. Uni KL tidak berdepan masalah mencatat kemenangan kelima musim ini selepas menundukkan TMB Thunderbolts 4-0 untuk terus mempertahankan rekod tanpa kalah mereka. Skuad bimbingan Megad Azrafiq Termizi itu membuka tirai jaringan pada minit ke-25 menerusi jaringan padang Harvinder Singh Makbul Singh sebelum Tengku Ahmad Tajuddin Tengku Abdul Jalil memberikan kedudukan selesa 2-0 pada minit ke-32. Seminit kemudian, Kapten Muhammad Marhan Muhammad Jalil meledak jaringan ketiga Uni KL dan Nur Rahul Sirkisa Taicana melengkapkan kemenangan pasukannya pada minit ke-39. Sementara itu, jaringan hat-trick Faizal Syari berjaya membantu THT membelasah Nur Insafi 6-1 sekaligus terus memberi tekanan kepada Uni KL yang akan menentang pasukan tangga ketiga Maybank esok. 3 lagi gol THT disumbangkan Fiti Syari pada minit ke-24 dan 2 jaringan padang oleh Syarman Mat Tidan Muhammad Nur Fidaus. Manakala pasukan pelawak pula memperoleh gol sagu hati menerusi Aiman Hakim Badu Hisham pada minit ke-37. Pada aksi terakhir, THT akan berdepan pasukan TNB. Setelah menempuh jadual padat, THT kini berada di tangga kedua dengan 15 mata hasil 5 kemenangan dan 1 kekalahan, manakala Uni KL mengutip 16 mata hasil 5 kemenangan dan 1 seri. Justru itu, perlawanan terakhir esok diibaratkan sebagai hari penentu kejuaraan buat THT dan Uni KL yang perlu menang ke atas lawan masing-masing. Terpulang kepada game awal antara Uni KL dengan Maybank. Dan jika Maybank sama Uni KL draw, dan kita hanya perlu menang dengan TNB untuk jadi juara. Itu sasaran kita. Tapi kalau tak boleh, dan nombor 2 pun okeylah, puaslah. Seandainya pasukan tangga ketiga Maybank berjaya menewaskan atau sekurang-kurangnya seri dengan Uni KL esok, maka gelaran juara Liga Hoki Malaysia 2021 akan menjadi milik THT dengan syarat mereka perlu menang ke atas TMB. Sekian saja berita sukan untuk malam ini. Kembali semula bersama Meg dan juga Ismail untuk perkembangan berita selanjutnya. Silakan. Sebuah van yang di belakangnya bersambung dengan tipa trailer dirakam bergerak dalam keadaan terbakar. Kejadian berlaku pada awal bulan ini di kawasan kejiranan di Arkansas, Amerika Syarikat yang dirakam dashcam dari sebuah kenderaan ronda polis. Insiden berkenaan tidak melibatkan sebarang nyawa atau kecederaan. Bomba percaya ia berlaku akibat enjin van terbabit terlalu panas. 2 ekor gajah betina bergaduh hingga mencetuskan kekicauan di sebuah sirkus di Kazan, Rusia. Difahamkan pergaduhan tercetus disebabkan perasaan cemburu salah seekor gajah berkenaan terhadap perhatian pelatihnya. Kejadian berlaku semasa pertunjukan sirkus The Show of Elephants and the Magic of the Circus. Burung paling bising di dunia, itu gelaran untuk burung jantan dari spesies white bellbird atau burung loceng putih yang sedang membuat panggilan untuk mengawan. Menurut kajian ilmiah oleh jurnal antarabangsa Current Biology, kebingitan suara burung jantan terbabit diumpamakan seperti bunyi pesawat hendak berlepas. Ia bernyanyi dengan suara nyaring untuk menarik perhatian burung betina yang disukai. Kebanyakan burung loceng putih berhabitat di hutan Amazon di Brazil.
Ya, seterusnya dalam B-Diva, memilih pengaruh muda dalam masyarakat seolah-olah trend dalam menaikkan nama kumpulan ataupun lagu. Perkara ini diakui kumpulan Nasyid Hijaz yang mahu mengangkat lagu bercorak keinsanan dalam kalangan generasi muda menerusi kolaborasi dengan penyanyi rock Pasha serta pasangan penyanyi hip-hop Kemi Kimo dan Luka Sikta. Hijaz memberi nafas baharu kepada karya terbaru mereka, sebuah lagu lama yang pernah dipopularkan seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Lagu Tiada Kata Secantik Bahasa dirakamkan semula dengan penulisan skrip baharu dalam menyampaikan mesej positif mengenai baginda Nabi Muhammad. Jadi saya memikirkan memang kalau kita nak buat sesuatu ni, kita kena untuk masa sekarang ni kita kena melibatkan orang muda. Supaya kita macam turunlah daripada kita ni dah umur dah macam ni, kita macam turun bawah sikit. Ajak adik-adik, tak apa. Yang penting apa yang kita sampaikan ni kita nak sebarkan kepada masyarakat. Menurut anggota kumpulan Hijaz, Isman Nadim, kolaborasi bersama artis terkenal masa kini menambahkan warna kepada lagu tersebut. Gabungan rap dengan rock ni yang dimasukkan tadi, R&R tadi, nasyid rock ni kan, maknanya kita bukan tak nak ambil budak baru yang nasyid, tak. Tapi oleh kerana sekarang ni nak kena cepat. Dalam promosi cepat, dengar pun nak kena cepat, kita cari orang yang betul-betul boleh carry dalam lagu ni. Terbuktilah bila kita libatkan Kemi Kimo dengan Luka Sikta, memang the right person lah. Lepas tu kita panggil Pasha Minto menguatkan lagi antara nasyid rock dengan rap tadi bergabung. Lirik Tiada Kata Secantik Bahasa ditulis semula Isman bersama dengan Kemi Kimo dan Luka Sikta. Idea untuk menggabungkan tiga genre ini terhasil 2 tahun lalu ketika kumpulan Hijaz berada di Madinah untuk mengerjakan umrah. Lagu ini sudah boleh didengar dan ditonton di semua platform digital. Ya, dengan itu berita perdana edisi 24 Mac 2021 berakhir di sini. Daftar di MySejahtera untuk janji temu vaksinasi COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Ya, dan terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.